Hari ni Masya Allah Tabarakallah, berapa ramai yang jauh daripada Al-Quran, makcik. Kadang-kadang kita buka mata WhatsApp dulu. Betul tak? Kita hidup lah ni di zaman teknologi moden. Di zaman orang pakai smartphone. Orang putih kata, ada pepatah orang putih, makcik tahu smartphone ni bahasa Melayu panggil telefon pintar. Orang putih panggil smartphone. Pepatah orang putih kata, we live in the era of smartphone but stupid people. Kita hidup di zaman telefon pintar, manusia bodoh. Mana manusia tak bodoh? Kerana phone seorang mak yang lalai dengan WhatsApp dia, anak dia jatuh mati di eskalator shopping complex. Seorang mak yang kalut dengan Facebook dia, anak dia tarik periuk air masak di dapur tu, melecok 80% badan. Seorang suami yang kalut dengan handphone dia, hubungan rumah tangga berantakan. Saya pernah habis satu kuliah, seorang pakcik jumpa saya, dia kata, Ustaz, tolong Ustaz, dalam khutbah ke dalam kuliah, tolong habaq ni, handphone ni mau duk kurang-kurang. Saya kata, awak berjumpa, lah, apa dia buat saya serupa driver lah. Dia marah kat saya pula. Saya kata, sabar makcik, apa duk lepas geram kat aku pula. Sabar, apa dia makcik? Lah, saya bawa kereta susah payah, bini sebelah duk main handphone, anak main handphone, habis apa, aku driver. Dia kata, sabar makcik, sabar. Sabar. Dan Allahu Akbar tu. Kita hidup di zaman telefon pintar, tapi manusia bodoh. Sehingga kadang-kadang handphone kita menyebabkan kita lalai untuk nak belajar akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sibuk dengan WhatsApp. Saya minta ampun, minta maaf. Bulan puasa saya tengok semua grup ni sepatutnya bulan buat amal ibadat. Semua grup sibuk waktu tu. Macam-macam dibahaskan, macam-macam dibincang. Masuk raya 4 hari grup sunyi ya. Sepatutnya kita peruntukkan masa kita dengan Allah. Waktu tu kita sibuk dengan manusia. Bila ketika mana kita sibuk dengan manusia, waktu raya nak pergi jalan sana rumah beradik-beradik kita, kan, dia keluar dah dia main Pulau Pinang. Kan, dia tak boleh tinggal. Kan, yang tu kena jaga tak. Kan, kita kena bangga dengan keturunan kita, tapi jangan hina keturunan orang lain. Faham? Dia pergi jalan rumah dia beradik, dia sibuk. Waktu tu dia tinggal terus handphone tu. Tengok kita kadang-kadang dengan Allah kita buat lebih kurang. Jadi kita nak belajar akan ayat Allah, nak dekat dengan Al-Quran. Sebab apa? Allah kata apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila kita baca ayat Allah, zadatuhum imana. Tambah keimanan kita pada Allah. Kita tengok langit, tambah keimanan kita pada Allah. Kita tengok gunung, tambah keimanan kita pada Allah. Kita tengok alam ciptaan Allah, tambah keimanan kita pada Allah. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin tambah keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita makhluk yang boleh naik ataupun turunnya iman kita. Imam Al-Ghazali membahagikan iman ni pada 3 jenis. Yang pertama, kata dengan Imam Al-Ghazali, iman jenis yang pertama, la yazidu wa la yankus. Iman yang pertama, dia tak naik, dia tak turun. Iman ni stabil, tak naik, tak turun. Iman stabil ni siapa dia? Malaikat. Sebab malaikat ni satu makhluk yang dia tak boleh buat maksiat. Jadi iman dia stabil. Kalau disuruh sujud, dia sujud. Kalau disuruh rukuk, dia rukuk. Disuruh malaikat maut cabut nyawa, dia tak pernah fikir soal nak turunkan rezeki kat manusia. Dia hanya buat kerja dia. Malaikat binatang yang malaikat makhluk yang tidak ada pilihan. Maaf. Malaikat makhluk yang tidak ada pilihan. Serupa macam binatang pun tak ada pilihan. Malaikat ni Allah suruh dia buat, dia buat. Kita manusia ada pilihan. Malaikat tak ada pilihan. Rukuk, rukuk. Sujud, sujud. Jaga neraka, jaga neraka. Jaga syurga, jaga syurga. Turunkan rezeki, turunkan rezeki. Sebab apa? Malaikat ni diberi akal dan tidak ada hawa nafsu. Dia tak ada keinginan diri dia sendiri. Binatang tak ada pilihan. Dia tak ada akal, tapi ada hawa nafsu.
Tapi dia tak diberi pilihan. Tumbuh-tumbuhan tak diberi pilihan. Pokok tak boleh kata, ish, boring ya, panas pagi ni masuk dalam ni, aircon sejuk sikit. Tak boleh. Harimau tak ada pilihan makcik. Dia tak boleh kata, ish, aku boring makan ayam selalu dalam hutan. Hari ni nak kena nasi kandang entah mana-mana. Kalau dia diberi pilihan, jenuh kita. Malaikat tak ada pilihan, tapi manusia ada pilihan. Jadi malaikat ni, iman dia stabil. Tak naik, tak turun, kata dengan Imam Al-Ghazali. Jenis iman yang kedua, imanu yazidu wala yankus. Iman yang sentiasa tambah, yang selalu bertambah dan tidak pernah kurang. Iman ni siapa? Iman para anbiya wal mursalin. Iman para nabi dan juga rasul-rasul. Iman mereka sentiasa bertambah dan tak pernah kurang. Kalau kita baca sejarah Nabi SAW dan juga sejarah para anbiya, tidak ada seorang Nabi pun yang dianak emaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seorang. Semua Nabi-Nabi perjuangan mereka adalah dipenuhi dengan susah payah. Perjuangan mereka tak ada yang mudah. Ada yang dihalau daripada kampung. Ada yang cuba nak dibunuh. Ada yang difitnah. Nabi Musa AS berdepan dengan Fir'aun. Nabi Allah Ibrahim AS berdepan dengan Namrud. Nabi SAW berdepan dengan bapa saudara dia sendiri yang pernah menjulang dia ketika mana hari lahirnya, tapi menentang perjuangan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini perjuangan yang penuh dengan mihnah dan cubaan. Tapi para anbiya bila mana diuji, bertambah keimanan mereka. Belum ada lagi dalam sejarah Nabi-Nabi diuji letak jawatan daripada Nabi. Ada? Tak ada. Yang ada seorang cikgu Melayu tu, Nabi Melayu tu, apa? Cikgu Kahar. Dia seorang yang letak jawatan jadi Nabi. Pasal dia Nabi orang Melayu. Ya. Tapi Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak ada. Jadi iman mereka lagi diuji, lagi tambah keimanan mereka dan tidak pernah berkurang keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iman jenis yang ketiga sebut dengan Imam Al-Ghazali, imanu yazidu wa yankus, iman yang boleh naik dan boleh turun. Siapa dia tu? Kita. Ya, ada hari dia naik, ada hari dia turun. Ada hari dia pasang, ada hari dia surut. Jadi iman jenis macam kita ni nak kena bila mana dibaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kena tambahkan keimanan kita. Kita nak kena dekat dengan Al-Quran. Tinggalkan benda-benda yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Al-Quran. Kita nak kena dekat dengan ayat Allah. Sebab ayat-ayat Allah ni lah yang akan menambah akan keimanan kita pada Allah Subhanahu